Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Crystal Palace tunduk 1-2 kepada pasukan Liverpool. Brighton seri 1-1 dengan pasukan Burnley. Manchester United tewas 0-3 kepada pasukan Bournemouth. Sheffield United menang 1-0 ke atas pasukan Brentford. Wolves seri 1-1 dengan pasukan Nottingham Forest. Aston Villa berjaya menang tipis 1-0 ke atas pasukan Arsenal. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Salah jarikan gol ke-200 bersama Liverpool untuk tewaskan Crystal Palace. Liverpool terpaksa bangkit daripada ketinggalan 1-0 kepada tuan rumah, iaitu pasukan Crystal Palace sebelum berjaya menang dengan jaringan 2-1 pada malam tadi. Meskipun menguasai lebih banyak permainan berbanding pasukan Palace, tindakan penjudan yang serba tidak menjadi menyebabkan pasukan Liverpool gagal untuk meletakkan mereka di depan. Sebaliknya, pasukan tuan rumah berjaya melakukan beberapa percubaan berbahaya yang hampir menyebabkan pasukan Liverpool ketinggalan pada separuh masa pertama. Gol pendalaan oleh tuan rumah hadir pada minit ke-57 menerusi Philip Mateta yang menyempurnakan sepakan penalti kontroversi yang dihadiahkan kepada mereka. Kelebihan tersebut bagaimanapun tidak bertahan lama apabila kesilapan yang dilakukan oleh Jordan Ayew yang menyebabkan dia dibuang padang pada minit ke-75 sekaligus memberikan kelebihan kepada pasukan Liverpool untuk menyamakan kedudukan menerusi Mohamed Salah yang juga gol ke-200 beliau. Seminit kemudian, Harvey Elliott kemudian mendapat cantik gol kedua pasukan Liverpool pada masa kecederaan untuk meletakkan mereka di depan. Luis Diaz sampai menjaringkan gol ketiga buat pasukan Liverpool, tetapi jaringan tersebut dibatalkan kerana offside. Keputusan kekal 2-1 dengan 3 mata penuh milik pasukan Liverpool untuk memastikan mereka memintas pasukan Arsenal di puncak liga. Brighton semakin hilang konsisten. Brighton yang pada awal musim lalu dilihat sebagai salah sebuah pasukan yang mampu untuk mencapai tahta liga, kini semakin hilang konsisten mereka. Walaupun mempamerkan permainan yang cukup mantap ketika berada di peringkat Eropah, tetapi pemain di peringkat domestik mereka kelihatan agak bergelut walaupun menentang pasukan yang berada di kelompok bawah liga. Terbaru, mereka diikat satu sama oleh pasukan Burnley yang sedang bersaing untuk keluar daripada zon penyingkiran. Walaupun berhasil di tempat sendiri, Burnley sedang menduduki ke tangga 17 liga, berjaya berada di depan menerusi Wilson Odobert pada minit ke-45 hasil bantuan J. Rodriguez. Tersentak dengan itu, tuan rumah terus mengadakan asakan dan akhirnya mereka berjaya menyamakan kedudukan menerusi jaringan yang dilakukan oleh Simon Adingra pada minit ke-77. Keputusan kekal satu sama sehingga tamat perlawanan dan kedua pasukan terpaksa berpuas hati dengan berkongsi satu mata. Sheffield United raih kemenangan kedua. Sheffield United yang juga merupakan pasukan tersorot dalam Liga Perdana Inggeris pada ketika ini berjaya meraih kemenangan kedua mereka dalam musim ini selepas mengejutkan pasukan Brentford 1-0 pada malam tadi. Bermain di tempat sendiri kali ini memberikan sedikit aura yang berbeza kepada mereka yang berjaya memberikan saingan yang cukup mantap kepada pasukan Liverpool sebelum ini, juga di laman sendiri. Tuan rumah berjaya menjadikan gol tunggal dalam perlawanan ini menerusi James McCarthy pada masa kecederaan sebelum separuh masa pertama tamat yang dibantu oleh Gustavo Haner. Brentford yang hilang fokus dalam musim ini selepas hanya menang sekali daripada 5 perlawanan terakhir mereka, dilihat masih tercari-cari lagi sentuhan penjudah seperti mana yang mereka lakukan pada musim lepas. 3 mata berharga buat pasukan Sheffield United walaupun tidak merubah kedudukan mereka sebagai pasukan tercorot, tetapi sudah pasti bakal menjadi titik tolak kebangkitan mereka untuk mengharungi perlawanan seterusnya. Manchester United lunyai di Theatre of Dream. Berdemak meneruskan rentak cemerlang mereka kali ini menjadikan Manchester United sebagai mangsa mereka seterusnya. Kemenangan 3-0 berdemak ke atas tuan rumah iaitu Manchester United telah memberikan gambaran terbaru mengenai situasi yang semakin tidak menjadi dalam kamp Erik ten Hag pada ketika ini. Berdemak berjaya berada di depan pada minit ke-5 menerusi penyerang mereka iaitu Dominic Solanke yang menolak masuk antara lintang Lewis Cook. United cuba untuk melakukan beberapa siri serangan terhadap kubu pasukan Bournemouth, tetapi tindakan penjudan yang sangat mengecewakan oleh barisan serangan mereka sendiri. Philip Billing kemudiannya menambah derita pasukan tuan rumah menerusi gol kedua yang hadir menerusi tandukan pemain tersebut hasil hantaran Marcus Tavernier. 5 minit kemudian Bournemouth sekali lagi menghukum kealpaan barisan pertahanan United dengan jaringan ketiga oleh Marcus Senesi juga hasil bantuan daripada Marcus Tavernier. Bournemouth hampir untuk mendapatkan gol keempat pada akhir perlawanan, tetapi telah dibatalkan kerana bola terkena tangan Dango Ouattara terlebih dahulu sebelum dia menolak masuk bola ke gawang United. Kekalahan yang memalukan sekali lagi terpaksa mereka hadapi di depan penyokong sendiri dan bakal berdepan misi sukar apabila akan ke Anfield untuk bertemu dengan pasukan Liverpool dalam perlawanan seterusnya nanti.
Aston Villa benam Arsenal di Villa Park. Aston Villa membuktikan yang mereka juga layak untuk memberikan saingan dalam perebutan kejuaraan Liga selepas menjadikan pasukan Arsenal masa mereka seterusnya. Villa sebelum ini berjaya menewaskan pasukan Manchester City juga di venue yang sama menggunakan momentum tersebut untuk menewaskan pasukan Arsenal dengan kemenangan tipis 1-0 pada awal pagi tadi. Arsenal yang turun tanpa kehadiran Mikel Arteta kerana digantung satu perlawanan selepas mengutip 3 kad kuning, terpaksa menyaksikan perlawanan di tempat duduk penyokong. Perlawanan sebenarnya dikuasai oleh pasukan Arsenal, tetapi Villa berjaya menyerat segala tekanan yang diberikan oleh pasukan itu sehingga akan dihukum oleh John McGinn seawal minit ke-7 untuk tuan rumah berada di depan. Beberapa siri serangan yang juga dilakukan tidak juga membantu oleh pasukan Arsenal, sambil Villa dibantu oleh ketangkasan penjaga gol mereka iaitu Emi Martinez yang juga bekas penjaga gol Arsenal beberapa musim yang lalu. Villa berjaya mengekalkan kedudukan tersebut sehingga tamat perlawanan sekaligus menjadikan kemenangan tersebut sebagai kemenangan ke-15 mereka selaku tuan rumah secara berturut-turut. Aston Villa kini berada di tangga ketiga Liga dengan mengumpul 35 mata, hanya satu mata di bawah pasukan Arsenal yang jatuh ke tangga kedua dengan 36 mata. Kita lihat juga beberapa keputusan perlawanan lain yang berlangsung di sekitar Eropah. La Liga di Spanyol, Real Madrid seri 1-1 dengan pasukan Real Betis. Villarreal tewas 0-3 kepada pasukan Sociedad. Mallorca menang 1-0 ke atas pasukan Sevilla. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Juventus menang 1-0 ke atas pasukan Napoli. Hellas Verona seri 1-1 dengan pasukan Lazio. Atalanta menang tipis 3-2 ke atas pasukan AC Milan. Inter Milan menang 4-0 ke atas pasukan Udinese. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Frankfurt menang besar 5-1 ke atas pasukan Bayern Munich. Union Berlin menang 3-1 ke atas pasukan Mönchengladbach. Dortmund tewas 3-2 kepada pasukan RB Leipzig. Dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Ligue 1 Prancis, Rennes tewas 1-2 kepada pasukan Monaco. Paris Saint-Germain menang 2-1 ke atas pasukan Nantes. Dan berikut adalah kedudukan semasa Ligue 1 di Prancis. Bayern Munich dikejutkan Frankfurt 5-1. Bayern Munich semakin ketinggalan kepada pasukan Leverkusen dalam perebutan tahta Bundesliga selepas mereka diairkan oleh pasukan Frankfurt dengan keputusan 5-1 malam tadi. Persembahan yang serba tidak menjadi apabila mereka dibolosi seawal minit ke-12 oleh Omar Marmoush. Eric Ebimbe meledak gol kedua dalam perlawanan ini manakala Hugo Larsson dan Asger Knauf masing-masing berjaya menjadikan satu gol. Gol Saguati Bayern dihasilkan oleh Joshua Kimmich pada lewat separuh masa pertama, hasil bantuan daripada Leroy Sané. Bayern kini 3 mata di belakang pasukan Leverkusen yang masih belum tewas selepas 13 perlawanan dan ianya sudah pasti keputusan yang tidak dimahu oleh para peminat mereka di sana. Kita ke perkembangan terkini di jendela perpindahan pemain. Manchester United sedia jual Christian Eriksen. Manchester United dilaporkan bersedia untuk melepaskan pemain tengah mereka, iaitu Christian Eriksen, jika mereka menerima mana-mana tawaran bersesuaian dengan nilai pemain tersebut. Ini berikutan persediaan mereka untuk cuba mendapatkan pemain pasukan Fulham, iaitu Joao Palhinha. Jurgen Klopp mahu dapatkan pemain pertahanan baru. Jurgen Klopp menyatakan hasratnya untuk cuba mendapatkan pemain tengah baru pada bulan Januari nanti. Ini adalah kerana mereka sudah kehilangan Joel Matip akibat masalah ACL serta jara kuasa yang masih belum cukup matang buat masa ini. Manchester City sedia jual Calvin Phillips. Pep Guardiola akui kecewa dengan situasi yang melanda pemain tengah beliau pada ketika ini, iaitu Calvin Phillips, yang dilihat semakin kurang mendapat tempat dalam skuad utama pada ketika ini. Pemain itu juga berkemungkinan besar akan dilepaskan pada bulan Januari nanti. Barcelona berminat dengan Wilfried Ndidi. Barcelona berminat untuk cuba mendapatkan holding midfielder pasukan Leicester City, iaitu Wilfried Ndidi pada bulan Januari nanti. Kontrak pemain itu juga berada di fasa terakhir dan akan tamat pada penghujung musim nanti. Arsenal berminat dengan Evan Ferguson. Arsenal berminat untuk mendapatkan Evan Ferguson, tetapi merasakan agak sukar untuk mendapatkannya pada bulan Januari nanti. Mereka juga sedang mematikan situasi yang sedang berlaku kepada Benjamin Sesko pada ketika ini dan turut merasakan perkara yang sama seperti mana dengan Ferguson tadi.
Manchester United tunjuk minat untuk dapatkan Seko Guirassy. Manchester United dilaporkan berminat untuk cuba mendapatkan penyerang prolific daripada Stuttgart, iaitu Seko Guirassy, yang hanya mempunyai nilai klausul perpindahan sekitar 15 juta pound sahaja. Mereka melihat pemain tersebut sebagai jalan penyelesaian untuk masalah ketumpulan mereka di bahagian serangan. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.